Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi kembali kita bersama dalam satu sesi live, ya. Dan sesi hari ini teramat penting. Ya. Sesi hari ini teramat penting kerana saya hendak membawa kepada perhatian anda satu ancaman besar, ya. Satu ancaman besar kepada bangsa, agama dan negara yang dibawa oleh tak lain tak bukan Datuk Seri Najib Tun Razak, atau lebih dikenali, ya, atas permintaan dia sendiri sebagai bosku. Jadi saya akan membuat pendedahan. Jadi bersama saya sehingga ke hujung siaran ini. Dan saya dapati ada usaha-usaha untuk sabotaj, ya, siaran saya kadang-kadang boleh terhenti begitu sahaja. Jadi jika siaran terhenti begitu sahaja, jangan ke mana-mana, ya. Refresh, saya akan ulang dan saya akan terus ulang selagi saya tidak habis apa yang telah ingin saya sampaikan. Jadi hari ini amat penting bagi kita sebagai umat Islam, ya. Dan saya akan membuat pendedahan, ya, sebenarnya asal usul fenomena bosku, bagaimana ianya mula-mula difikirkan dan kemudian kesan buruk fenomena ini kepada agama, bangsa dan negara, dan bagaimana ianya sesat agama, ya, dari satu sudut, bagaimana ianya boleh membawa kesan teramat buruk, ya, bukan hanya kepada agama Islam tetapi kepada ummah. Jadi ini yang saya nak bincangkan, dan saya rasa perkara yang saya akan ketengahkan tidak boleh dinafikan, ya. Jadi pastikan share ramai-ramai dan saya mulakan. Saudara-saudari, pertama kali, ya, saya mengucap dua kalimah syahadah ni adalah secara rahsia, ya, tanpa pengetahuan orang-orang yang rapat dengan saya, pada tahun 2008. Pertama kalilah di Pulau Pinang. Okey. Jadi ada saksi-saksi tetapi ianya adalah satu event yang kecil. Okey. Dan apabila kita berkata, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apabila kita kata begitu, kita mengaku naik saksi, ya, bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan naik saksi bahawa Muhammad adalah rasulnya, ya, atau pesuruh Allah. Jadi ini sebenarnya membawa satu perubahan yang amat besar kepada diri saya, dan saya percaya bagi semua yang telah bersyahadah, ya, ianya telah membawa satu impak yang besar, ya. Ada yang akan mengkaji lebih mendalam, dia akan masuk dalam, ya, dalam agama tu. Ini saya mengaku ada yang hanya mementingkan asas teras, tetapi memang dengan cara yang kukuh. Dia pastikan asas dia kukuh, ya, dan inilah yang telah saya diajar, ya, asas dia kena kukuh, ya. Dua kalimah syahadah tu baru-baru ini je saya boleh lafazkan dengan baik, ya. Beberapa tahun memang sukar sebab lidah saya ni, bahasa Arab ni memang menjadi kesukaran, ya. Okey. Jadi sebenarnya ini adalah rukun pertama Islam, dan syahadah ni kita ucapkan seorang yang beragama Islam ni, dia ucapkan sekurang-kurangnya 9 kali sehari. Ini adalah sebagai memperkuatkan, mengukuhkan iman, ya. Apa pun benda yang harus anda lakukan tetapi anda tidak lakukan, mungkin anda seorang Muslim yang tidak melakukan perkara-perkara patut, tetapi asas ini harus dilakukan kerana kita sebenarnya saran untuk memperbaharui iman setiap hari, yakni kita bertumpu kepada Allah, ya. Kita kalau nak memuji-muji, segala pujian bagi Allah, ya. Ini tidak bermakna Islam tidak menghalang, ini tidak bermakna Islam menghalang anda daripada memuji orang lain, tetapi memuji berlebihan adalah terlarang dalam agama sama sekali.
Ya. Malah kalau ikut hadis tertentu, anda nampak orang memuji berlebihan, anda boleh ambil, saya pun lupa, abu ke tanah ke apa, lumpur ke apa, saya lupa, ya, saya mengaku, ya, dan anda boleh lempar terhadap dia, sebab benda tu terlarang, memuji berlebih-lebihan. Kerana apabila anda memuji berlebih-lebihan, ya, ianya boleh juga menjurus kepada fitnah secara tidak langsung. Sebab anda mengagung-agungkan seseorang tu lebih dari yang patut, dan anda sedang memberitahu bahawa dia ada pada tahap ni, walaupun sebenarnya dia ada pada tahap ni, anda sebenarnya telah memfitnah. Lagi satu dosa yang anda tanggung. Ini yang ramai tidak sedar. Ya. Kemudian anak-anak, cucu yang muda yang pergi kelas agama, dia mengaji. Kemudian ustaz beritahu tak boleh memuji berlebih-lebihan. Ini terlarang. Ya. Tapi bila balik, kalau dia lihat mak bapak memuji berlebih-lebihan seorang pemimpin, maka anak tu akan bertanya, bagaimana benda ni boleh terjadi? Dan ini juga akan membawa kesan buruk kepada anak. Secara tidak langsung, ini satu ancaman kepada, ya, kedaulatan Islam tu sendiri. Ya. Kerana kita sebagai umat wajib mempertahankan kedaulatan Islam, kemuliaan Islam tu tak kira apa. Ya. Baik. Saya baru cerita memuji berlebih-lebihan. Memuja-muja ni adalah tahap yang biasanya akan tercapai jika orang tidak kawal sikap dia yang memuji berlebih-lebihan. Dia akan sampai tahap psikologi dia secara tidak langsung akan terpengaruh untuk memuja. Dia akan sampai tahap memuja. Bila dah sampai tahap memuja, dah parah. Memang tersesat dari landasan. Dan ini sebenarnya adalah satu perkara yang amat buruk, ancaman kepada Islam, ancaman kepada ummah apabila ia melibatkan ramai orang, beribu-ribu orang, beratus ribu orang yang dididik untuk memuji tahap berlebihan sampai akhirnya dia memuja. Sebab itu kita disaran untuk bersyahadah, memperbaharui iman, kerana kita akhirnya perlu sedar bahawa segala pujian adalah bagi Allah. Itu asas teras kepada agama. Ya, tidak kira siapa yang menonton, dalam mana pemahaman agama anda tu, tapi teras asas dia kena kukuh. Saudara-saudari, fenomena bosku ni adalah satu ajaran, fenomena yang menyesatkan ummah. Mengapa, ya? Najib suruh ummah memanggil dia bosku. Cuba bayangkan seketika anda kerja dalam satu syarikat, anda ada bos. Dalam syarikat itu ada 100 pekerja. Apabila anda jumpa, bos anda selalu berkata, awak jangan panggil saya sir, jangan panggil saya tuan, anda panggil saya bosku. Maknanya saya bos engkau dan anda kena sebut bosku. Itu satu kenyataan yang bongkak, dan semestinya anda akan rasa jijik dengan bos anda. Sebab dia mengagung-agungkan diri dia lebih dari yang patut, dan dia memandang hina kepada pekerja dia. Jadi kalau Najib dulu dia beritahu buat bosku, dia aku bosku, rakyat takkan terima. Jadi sebab itu ditambah malu apa bosku. Jadi rakyat dia, oh, apa yang Najib cuba beritahu ialah tak payah malu, ya, tak payah malu, oh bosku. Tapi tanpa disedari, Najib telah sebenarnya meminta anda jangan panggil saya Najib, panggil saya bos sebab saya bos engkau. Ini dipanggil subliminal messaging dan terkenal dalam psikologi. Tetapi anda tidak nampak sebab anda terpengaruh dengan frasa penuh, malu apa bosku. Oh, dia hanya minta malu apa bosku. Ya, malu apa bosku, malu. Lama-lama secara tanpa disedari, sebab minda kita
dari sudut saintifik, dari sudut psikologi, memang minda kita ada dua bahagian. Satu yang nyata, yang kita sedar dengan sedar, dan satu yang subconscious, tanpa sedar, tapi memang dia bekerja, pemikiran anda sedang berjalan yang anda tidak sedar. Yang anda tidak sedar tu, dalam otak hang tu ada perkataan bos. Anda sudah dididik perkataan bos dari masa anda muda. Jadi neuron-neuron dalam otak membuat connection bahawa Najib ini adalah bos engkau, subconsciously. Jadi lama-lama anda terpengaruh bahawa dia ni hebat, dia ni agung, dia ni bosku. Dan tak payah malu. Jadi benda ni akan berlaku tanpa anda sedar, processing dalam otak. Jadi dalam tempoh berminggu-minggu yang kemudian berlarutan kepada berbulan-bulan, anda sudah tanpa disedari mengagungkan Najib ke satu tahap di mana anda memuji-muji berlebihan kerana dia agung, dia bosku. Jadi bila orang macam saya berhujah, bila mahkamah, pendakwa raya berhujah, bila saksi-saksi berhujah, bila hakim berhujah membuat keputusan, bila bukti ditampilkan, bila semua dilakukan dengan baik, anda sebenarnya menangkis sebab anda tidak ingin lihat, kerana anda sudah letak Najib ke satu tahap yang luar biasa, yang melebihi manusia, yang tidak mungkin dia lakukan kesalahan. Dengan itu, anda tidak ingin mendengar atau melihat ataupun mengkaji. Dan anda terus akan terkhilaf, anda terus akan duduk dalam kegelapan, anda terus akan sesat. Dan akhirnya, anda akan memuji-muji lagi kerana anda sentiasa fikir ini bosku. Lama-lama ia akan sampai tahap memuja. Walhal sebenarnya anda terlalu sesat. Anda tidak tahu apa yang kesalahan yang Najib buat. Dan apabila dia rumuskan, dia ambil fakta sedikit sana, main sini, pusing sini dalam Facebook dia, alhamdulillah Najib dah jawab. Memang tengok berfakta, ada rujukan. Najib hebat bosku. Anda sudah memuja-muja dan anda sudah sesat dari landasan. Dengan cara ini, Najib sudah memporak-perandakan Islam sendiri. Najib sudah melakukan satu perkara dengan disedari dia telah melanggar apa yang seharusnya sifat yang ada pada seorang Muslim. Bagaimanakah ini boleh diklasifikasikan sebagai pemimpin? Saya cuba fikir, dengan waras cuba fikir. Sebelum PRU dikatakan pembangkang memfitnah sampai BN kalah, tapi spesifik tidak diberitahu. Akhirnya, kalau sebelum PRU, Najib kata 2.6 bilion tu sah dari Raja Arab Saudi. Selepas PRU, dia bagi tahu Al Jazeera, dia bagi tahu mahkamah, dia hanya anggap itu daripada Raja Arab Saudi. Maknanya Najib sudah mengaku menipu. Kat situ saja cuba cerita mana fitnah dia. Saya dah beritahu semalam lah, anda boleh rujuk live semalam. Mana fitnah dia? Baru-baru ini saya akan kembali kepada bosku. Saya belum habis lagi babak ancaman kepada agama. Baru-baru ni Tim Lesnar dia memberi keterangan dalam Mahkamah Amerika Syarikat. Dia kata Najib ada berurusan dengan bekas CEO bank tersebut dan letakkan syarat perlu ada pekerjaan untuk 3 anak dia, baru dia akan boleh membolehkan hubung kait perniagaan antara YMDB dengan Goldman. Keesokan harinya anak Najib mengaku bahawa dia minta bantuan Tim Lesnar untuk pekerjaan. Kat situ sudah ada kemungkinan salah guna kuasa oleh Najib, ada kemungkinan berlaku konflik kepentingan. Kemudian kenyataan anak Najib pula mencanggah kenyataan bapa dia, yang panjang lebar kat Facebook. Apakah itu fitnah pembangkang sebelum tu? Najib sendiri dah kantoi di parlimen. Najib menipu terang-terang dewan, ditangkap bulat-bulat, menipu. Kononnya tidak ada duit rakyat digunakan untuk membayar balik hutang YMDB. Bila dah kantoi, saya kantoikan, MP kantoikan, Tun kantoikan, Muhyiddin kantoikan, semua kantoikan. Kemudian speaker kata Najib kena jawab pada hari Rabu.
Dia kena beritahu sebelum PRN Johor. Mengapa dia kena clarify dia punya kenyataan mengelirukan itu. Najib tak boleh clarify, dia tahu. Jadi dia buat apa? Dia mengingkari speaker. Dia beritahu dia sibuk berkempen. Speaker pula melutut pada Najib, tak apa, boleh bagi tahu minggu depan. Itu fitnah pembangkang sebelum PRU ke? Najib adalah kaki fitnah, terlarang dalam Islam. Najib adalah kaki penipu, terlarang dalam Islam. Najib meminta Umar memanggil dia bosku dan kata tak payah malu. Walaupun belum terbukti, dia belum melakukan tanggungjawab dia sebagai seorang pemimpin Islam yang bertanggungjawab untuk menerusi seluruh proses-proses yang patut untuk membuktikan bahawa dia tidak bersalah. Dia sudah mula mempengaruhi Umar dengan tagline malu apa bosku, maknanya tanpa melalui proses pun tak payah malu. Maknanya kalau andai kata didapati bersalah, dan memang didapati bersalah, tak payah malu. Terlarang Islam. Ummah akan sesat, Islam di negara ini akan hancur. Nilai peradaban yang unggul di bumi ini yang ada kat Malaysia ni makin reput. Disebabkan manusia Najib. Disebabkan dia beritahu bahawa dia adalah seorang pemimpin Muslim, menerajui sebuah parti yang kononnya nak tubuhkan kerajaan Melayu Islam. Tapi dia dengan tingkah laku dia, dengan bosku dia, menyesatkan anda, menjadikan anda pentaksub, menjadikan anda pemuja. Cuba siapa-siapa jelaskan kepada saya, adakah tindakan memuja-muja, memuji-muji berlebihan Najib itu betul? Apa yang anda nak cerita kat anak anda, cucu anda? Apa yang anda nak cerita kat bini anda, suami anda, ayah ibu anda? Islam mana yang dipakai? Di mana selain daripada syahadah, boleh puja seorang ni, nama dia bosku. Ini sebenarnya lama saya nak beritahu, tetapi saya membuat secara tersusun. Ya. Tak ada kaitan dengan PRN Johor. Ini tanggungjawab saya untuk beritahu. Saya mengaku, saya bukannya seorang yang mengkaji secara dalam. Ya. Ada kelemahan saya sebagai seorang Muslim. Ada. Tetapi setiap kali saya ditimpa masalah, saya memperbaiki diri saya dari sudut ajaran saya, dan saya lakukannya secara peribadi. Anda tidak melihat saya bercakap dengan megah berhubung dengan penglibatan saya dalam agama ini, kerana itu peribadi saya. Tetapi saya pastikan asas teras mesti kukuh. Dan saya tidak boleh memuja-muja. Saya mendukung, sentiasa saya beritahu, saya mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan saya tak cerita hari-hari memuji-muji berlebihan. Pegangan Islam Tun pun saya nampak cukup hebat. Terkenal di seluruh dunia, diiktiraf di seluruh dunia. Najib sedang menyesatkan ummah dengan bosku ni. Jadi anda hanya mendengar, percaya bulat-bulat apa yang dia kata. Anda tidak ada analisis, anda tidak mendengar hujah, anda tidak mengkaji hujah dah sekian lama, sebab anda sudah diprogram dia adalah bos kau. Dan disebabkan dia bos kau, disebabkan tahap dia memang tinggi, anda tak payah malu kalau sokong dia. Belum lagi semua kes-kes dia habis, tak payah malu. Ya. Dulu kata DAP ancam Islam. Bosku mengancam secara terus, dan musuh Islam yang lebih dahsyat adalah musuh dari dalam, bukannya dari luar. Dan lah ni bukannya DAP pun memerintah dah 2 tahun. Perpecahan Melayu Islam paling teruk dalam sejarah bukannya disebabkan DAP. Ummah bertelagah
Parti-parti Melayu Islam bercakaran. Bukannya disebabkan DAP. Negara mudarat, ekonomi mudarat, rakyat seksa. Diberitahu tak payah malu. Bukannya DAP. Saya ingat lagi, sebab dulu saya seorang yang ditipu. Awal-awal lepas PRU 14, saya memang penyokong Najib. Dan saya ada hadiri mesyuarat-mesyuarat dan saya tahu bagaimana bosku ni direka. Saya masih ingat saya berada di pavilion duduk makan bersama Najib, Rosmah dan sebagainya. Dan Najib ada bertanya kepada saya macam mana nak tingkatkan populariti, nak bagi rakyat sedar dan sebagainya. Saya kata, Datuk Seri, perlu ada event-event. Datuk Seri kena lebih rapat dengan rakyat. Itu sebelum saya sedar, sebelum saya buat kajian mendalam dan saya dah sedar saya telah ditipu oleh ramai pihak. Ya, Datuk Seri kena jalan dekat pasar, dekat sini. Datuk Seri kena beri penampilan bahawa Datuk Seri lain daripada yang lain, bahawa Datuk Seri adalah pemimpin yang rakyat boleh berjumpa pada bila-bila masa, dan memang macam orang biasa anda sentiasa guna bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang biasa seperti guys, what's up guys dan sebagainya. Sebenarnya idea ni saya lihatlah diambil, tapi kemudian ditambah dengan bosku. Oh, itu saya tidak sekali-kali akan beritahu untuk berbuat. Tapi saya biarkan, sebab saya nak lama-lama, tunggu lama-lama, kemudian hari ni saya nak beritahu inilah kerosakan yang dia bawa. Dia mabuk pilihan raya sebab nak selamatkan Tengkuk. Dia menipu sini, menipu sana, tapi dia tahu pentaksub dia tidak akan baca mendalam, tidak akan kaji mendalam. Mereka akan lihat tahap surface, sebab mereka dah letak Najib pada satu tahap yang luar biasa, yang melebihi manusia biasa, sebab mereka sudah mula memuja-muja Najib yang terlarang sama sekali dalam Islam. Bermakna Najib telah menyesatkan ummah di negara ini. Najib adalah satu ancaman. Ya. Saya bukannya ustaz. Saya tak bercerita dalam, anda tengok tadi tak bercerita dalam agama. Tapi asas sentiasa kena kukuh. Dan apa yang saya ceritakan adalah asas, paling asas. Rukun pertama. Itulah pertimbangan utama. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah. Lebih daripada itu, memuji-muji berlebihan, lepas tu masuk tahap memuja-muja, Najib telah menyesatkan ummah, telah melemahkan iman anda. Macam mana anda boleh kata dia pemimpin Islam sejati? Saya ingat mesyuarat yang berlangsung di Ampang. Ini sebenarnya orang yang berkait dengan Najib dan Rosmah. Saya tahu, tapi saya pura-pura tak tahu. Jadi dalam mesyuarat itu, strategi diwujudkan. Fokus kat DAP. Make DAP the boogeyman. Saya tak ada bukti bahawa arahan ni datang dari Najib lah. So I don't want to make a claim lah. Tetapi saya tahu orang ni rapat. Organisasi ni rapat. Dan strateginya turn DAP untuk boogeyman. Saya kata, lepas tu, lepas DAP kita dah bagi rakyat sedar DAP ni ancaman, baru kita kaitkan DAP dengan TUN. Kita kata DAP kawal TUN. Saya ada dalam mesyuarat di mana pembohongan ini direka sebelum apa-apa berlaku. Pada ketika itu Pakatan Harapan baru saja memerintah. Saya ada di sana. Malah saya adalah di sana sebagai presiden satu pertubuhan pada ketika itu. Dan saya beritahu benda ni tak boleh. No. Kita fokus kat DAP. Kemudian lepas satu ketika, kita kaitkan dengan TUN. Kita bagi tahu TUN dikawal oleh DAP. Ini adalah pembohongan yang direka. Tak apalah. Nak percaya, tak percaya, tak apa. Tapi lah ni dalam 2 tahun ni, ada tak DAP berkuasa? Tak ada. Benda kecil diperbesarkan. Apa-apa yang salah DAP buat, memang DAP banyak buat salah. Apa-apa yang salah dikaitkan terus dengan dia anti-Islam.
Dibuat perhimpunan-perhimpunan. Saya mengaku, saya sendiri pernah pegang mic di Soho dan memberi satu ucapan yang cukup panas, cukup tajam. Sampai SB lihat kepada saya pun beritahu, apa? Saya dah terpengaruh. Apa? Salah ke apa yang saya kata? Memang cukup pedas apa yang saya cerita. Mereka mempengaruhi, they brainwash you with false information. Dan kemudian mereka menjadikan anda mabuk, kemaruk terhadap Najib. Bahawasanya dia penyelamat. Dia bukan penyelamat, dia musuh bangsa dan agama. Apabila anda pergi ke peti undi, anda fikirkan apa yang anda nak jawab kepada ibu bapa, fikirkan apa yang anda nak jawab kepada anak bini, fikirkan apa baik yang anda nak jawab kepada cucu cicit apabila anda melakukan sesuatu kerana anda sesat. Esok anda pula perlu jawab kepada dia. Jangan sesat lagi. Fenomena bosku haram. Haram seharam-haramnya. Fenomena bosku melanggar prinsip asas. Dalam Islam saya pun silap, jangan guna perkataan prinsip. Ya, terpesong dari landasan kebenaran. Ya. Jadi ini yang anda perlu faham. Ya, ini yang anda perlu faham. Taktik guna satu perkataan untuk influence orang subliminally banyak digunakan. Di AP pun ada guna. Ya, semua ada guna. Tapi taktik yang Najib pakai ni saya lihat ada banyak persamaan dengan taktik yang digunakan oleh Donald Trump. You see, di Amerika, pada ketika Donald Trump sedang berkempen untuk menjadi Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump tahu majoriti rakyat Amerika ni, mereka adalah orang yang mentaliti dia gung-ho macam cowboy. Jadi kalau ada semua orang pemimpin datang beritahu kat pentas, I will do this, I will do that, mereka teruja. Walaupun pemimpin tu tak boleh berikan blueprint bagaimana dia nak lakukan, orang akan teruja jika dia hari-hari beritahu, I will do this, I will do that. Dan untuk mengaburi mata pengundi, Donald Trump cipta perkataan big wall. I will build a big wall. Jadi majoriti rakyat Amerika yang memang mentaliti seperti macam cowboy lah sikit. Oh, he's tough, he's gonna build a big wall. Oh, ini hebat ni. Big wall, big wall, big wall. Lain dia tak nak tahu. Jadi bila masuk tempat nak undi, mereka akhirnya terfikir wall, Trump, hebat. Ini dipanggil subliminal messaging. Dan taktik ini juga ada banyak kesamaan dengan bosku. Malu apa ditambah untuk mengelirukan anda, supaya anda terima perkataan bosku yang sebenarnya satu kenyataan yang bongkak. Najib beritahu anda dia adalah bos kau. Aku lebih hebat daripada kau. Najib adalah penjenayah sah yang sudah disabit mahkamah, yang sendiri secara tidak langsung mengaku melakukan kesalahan menipu rakyat. Baru-baru ini ditangkap berulang kali menipu. Ya. Pelabur akan takut dengan negara ni. Dahlah ni pun takut. Dia lihat apa UMNO tengah buat ni. Parti yang mengagung-agungkan seorang penjenayah. Lepas tu ramai yang terpalit dengan jenayah dilepaskan. Presiden dia pula banyak tuduhan jenayah. Apa parti ni? Terkenal di seluruh dunia, memang tidak dapat dinafikan, berbilion dolar dicuri masa Najib jadi PM. Apakah kita nak berurusan dengan negara ini jika Najib kembali jadi PM? Pelabur takut. Anda dah sedia mudarat. Untuk anda mengubah keadaan anda, ekonomi negara perlu ditingkatkan. Untuk ekonomi negara diperbaiki, perlu ada seorang pemimpin berwibawa. Kalau BN terus memerintah, kalau UMNO terus memerintah, kalau Najib kembali, ia akan jadi lebih parah. Dan anda tidak boleh selamatkan diri anda lagi, biarpun Najib beri BRIM ke apa.
Kat situ Najib sedang memperdaya anda. Oh, dia boleh perbaiki ekonomi. Akhirnya, apa yang dia hendak adalah memastikan ada PRU sebelum kes mahkamah dia diputuskan. Itu sahaja. Jadi lakukan yang betul sebagai seorang Islam, sebab ancaman dari dalam adalah lebih teruk berbanding ancaman dari luar. Dan syaitan ni, kalau dia datang dalam rupa syaitan untuk memperdaya anda, maka kebarangkalian tinggi itu bukan syaitan. Biasanya dia datang, dia memperdaya anda, dia berpura-pura jadi malaikat. Anda sedang diuji. Ujian ini sungguh besar. Lakukan yang betul. Jadi itu mesej saya hari ini. Najib bagi saya adalah musuh kepada ummah, musuh kepada Islam di negara ini. Kalau Najib tak suka, ambillah tindakan. Anda ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Siti Zabedah Muhammad Sharif. Apabila Najib berkuasa semula, Rosmah naik tongcang lah pejabat dia di PMO. Bayangkan Najib ni, dia letak satu pejabat buat bini dia, beratus ribu duit rakyat disalurkan ke jabatan itu. Bayangkan. Benda ni sah berlaku. Tapi Najib alihkan perhatian kau kat benda lain. Sebabkan dia dah pengaruhi minda kau. Kau tak baca. Kau macam dah mabuk. Kau dah macam zombie. Najib dah jadikan ramai di dalam rumah ni zombie taksub. Zombie taksub. Ya? So fikirkanlah. Kalau anda hendak memuji-muji, segala pujian bagi Allah. Ya. Dan esok akan berlaku 2 live di YouTube Regi J. Siritaudin. Satu pada pukul 9 malam, ya, dan satu lagi pada pukul 9.30 malam. Di 9 malam esok adalah saya seorang dalam YouTube Regi J. Siritaudin seperti biasa. Tapi 9.30 malam esok, saya dijemput sebagai ahli panel oleh Dialektika TV. Jadi anda pergi ke Facebook page Dialektika TV 9.30 malam. Jadi esok ada 2 siaran saya. 9 di YouTube Regi J. Siritaudin dan 9.30 malam di Facebook Dialektika TV. Azhar Brother terbaik. Saya tak selalu sebut benda ni sebab saya tidak ingin kredit. I don't want credit. I don't want saya tak kisah ada orang dengki dengan saya ke apa. Semua tu I tak kisah. Saya tak kisah sebab akhirnya saya hanya perlu jawab kepada dia. Saya tak kisah, ya, orang fikir saya ni dah melampau ke apa. Tapi apabila sesuatu itu saya sendiri dah terkhilaf, kemudian saya dah belajar dan ianya satu kebenaran, maka saya nak kongsi kebenaran ini, lebih-lebih lagi kebenaran yang boleh menyelamatkan agama, bangsa dan negara dalam erti kata yang sebenar. Itulah sebabnya anda sudah ditipu dan anda wajib, bukannya sebab saya mendukung perjuangan Tun, anda wajib menyokong, mengundi blok kuasa ketiga di Johor yang kini yang layak dipanggil blok kuasa ketiga di Johor, kerana tidak berdamping dengan PH, tidak berdamping dengan barisan, tidak berdamping dengan perikatan, ialah pejuang dan warisan. Ini atas dasar prinsip. Saya, perasaan peribadi saya ni kuat semangat, saya boleh tolak tepi. Yang betul saya kata betul. Dan sebetulnya untuk memperbetulkan keadaan, anda sebagai seorang Muslim yang bertanggungjawab perlu mengundi kuasa ketiga di Johor dan juga di PRU 15. Ya. Orang nak buat apa kat saya itu, ada medan lain di mana judgement boleh dibuat. Ada medan lain. Kita tak payah takut. Dunia ni sementara. Kita tak payah takut. Ya. Jadi lakukan yang betul. Sekarang saya dah tunjukkan, ya, apa yang saya berpendapat adalah jalan yang betul. Jadi sama ada anda nak jalan pergi buka pintu tu, itu terpulang kepada anda Sabtu ini. Dan seperkara lagi, ya, anda tengok kes meningkat tiba-tiba, ya,
Saya perhati bila-bila nak dekat pilihan raya, kes meningkat. Jadi ada 3 kemungkinan. Satu, ya, orang takut keluar sebab kes meningkat. Jadi ada penurunan dalam jumlah yang keluar mengundi. Tetapi penurunan ni berbeza dengan Melaka. Di Melaka, bila berlaku penurunan, ianya disebabkan, berkemungkinan besar lah, lebih tepat berkemungkinan tinggi, disebabkan ramai yang tercari-cari alternatif, tidak nampak alternatif, jadi mereka tolak pakatan, mereka tolak perikatan, mereka tolak barisan, jadi mereka tak mahu keluar. Jadi ada penurunan 20% jumlah yang keluar undi. Tapi kali ini ada alternatif. Jika peratus yang keluar masih rendah, hanya ada 2 kemungkinan. Satu, mereka tertunggu-tunggu PRU15, dan itu memang saya dah diberitahu oleh ramai pakar. Memang mereka tunggu-tunggu PRU15, mereka dah tahu PRU15 dah dekat, jadi mereka kata, ada yang kata lah tak payah buang masa, tapi ada yang kata dekat ke tak dekat mereka nak turun. Tetapi ya, jika ada peratusan besar tak keluar sebab takut ya jumlah kes yang meningkat COVID, ini tidak semestinya memihak kepada BN. Sebab orang-orang yang sokong BN juga takut nak keluar, orang-orang yang sokong PH juga takut nak keluar, orang-orang yang sokong perikatan juga takut nak keluar. Jadi sebenarnya sukar ramal keputusan PRN ini. Cuma saya nak beritahu kepada anda, tak payah takut. Sebab apabila anda pergi ke pusat mengundi, memang SOP dia ketat. Jadi anda pakai ikut SOP je, pakai face mask dan ikut SOP, pergi buang undi, tak ada masalah. Anda keluar sekarang macam biasa, beli makan dan sebagainya. Jadi no problem, keluar beramai-ramai untuk buang undi. Saya tak tahulah benar atau tidak angka kes-kes yang meningkat ni, saya benar-benar tidak tahulah. Cuma saya perhati bila-bila dah dekat nak pilihan raya, selalu kes melonjak. Okay, alright. Salam RJ Muhammad Abdul Ghafur. Haji Hadi baru keluarkan kenyataan bahawa kerjasama UMNO dan PAS dalam Muafakat Nasional masih tidak berkubur lagi. Sekejap bubar, sekejap tak bubar. Boleh komen tak Tuan RJ? Hadi saya sukar nak komen sebab Hadi adalah pakar petik dalil. Jadi orang petik dalil ni, dia boleh pusing, kemudian untuk halalkan dalil baru dia, dia akan petik dalil baru lagi. Jadi pakar petik dalil ni saya sukar nak komen. So memanglah hari ni yang ni betul, esok yang tu tak betul. Hadi, bagi saya dah long time ago saya dah write off Hadi. Hadi pun sebenarnya banyak kepincangan dia dari landasan kebenaran. Ya, terima kasih Abdul Ghafur. Salbiah Rafa, menyedihkan Najib umpama ejen Dajjal. Terima kasih. Jebat Selatan, Tuan, Najib ni boleh dikata satu makhluk yang merosakkan. Kenapa dibiarkan dia bebas ke mana-mana? Adakah kerana Najib ni dilindungi dari segi undang-undang? Tidak. Mengapa dia tidak? Ini dia boleh bebas ke sana sini ni. Ini pun sudah memalukan negara, sudah menimbulkan tanda tanya di kalangan pelabur. Najib adalah berita buruk buat ummah, berita buruk buat agama, bangsa dan negara. Kes Aryan Luzman, Najib bos atau rakyat bos? Rakyat adalah bos, sebab itu Najib terayu-rayu dan merayu undi. Tidak ada sesiapa bos. Di mata Allah kita semua, ya. Jangan kata rakyat adalah bos. Saya faham dari prinsip demokrasi, rakyat dari satu sudut tu macam bos, ya. Tapi jangan sebut begitulah. Jangan sebut begitu. Saya rasa tak selesa. Tapi rakyat ada kuasa untuk membuat perubahan. Itu benar. Siti Zabedah Muhammad Sharif, Tuan RJ nak mendedahkan perkara yang betul. You are worried. Ini soal agama, nasib kita semua rakyat. Understanding it very well. Baji Danish, penyokong Najib sampai mampus kena kencing. Erwin Timora, pejuang pilihan terbaik untuk mengubah kesalahan, ya. Sangat betul Abdul Rahman. Terima kasih ya semua. Jadi ada apa-apa soalan lagi? Jika tidak ada soalan, Laskar ni kau tendang, kau sekat banyak mana pun akan muncul juga.
Dan saya lihat banyaknya daripada Facebook Najib. Muhammad Yusof Abdul Aziz, jumlah yang dikebas oleh Najib and gang. Ya. Memang laporan-laporan sah mengatakan sejumlah, ya, laporan yang muncul sebelum PRU 14, antara lebih 4.5 bilion dolar Amerika dicuri daripada 1MDB. Anda rujuk dua video saya yang lepas, bahagian 1 dan 2, di mana saya menjelaskan skandal 1MDB dalam satu cara yang mudah difahami, orang-orang kampung pun boleh faham, ya. Okey, sementara menunggu soalan baru, saya ulang, ya. Esok ada 2 live di YouTube Regi J. Sirik Taudin. Live petang macam biasalah. Saya buat lebih kurang pukul 4-5 petang di Facebook. Kemudian pukul 9 malam ada di YouTube Regi J. Sirik Taudin. Dan 9.30 malam pula ada di Facebook Dialektika TV, di mana saya jadi panel bersama. Saya jadi panel bersama, jap saya baca. Saya jadi panel bersama Khairul Arifin Muhammad Munir. Ya. Okey. Okey, jadi jika tidak ada soalan, niat saya ikhlas, tanpa prejudis, ya, tanpa prejudis. Korang nak tahu kerja yang saya buat ni, ya. Kau ingat ada laskar ni dia kata dedak lah apalah. Kau datang lihat sendiri macam mana seksanya saya. Tapi saya ada pendirian dan saya ada satu drive. Saya asyik beritahu diri saya nak berhenti bulan ni. Bulan lepas saya dah target nak berhenti 28 hari bulan Februari. Tapi tak boleh, ada sesuatu tak benarkan saya. Ya? Sebab bila saya nampak masalah, saya nak berjuang. Okey? Dan masalah terbesar sekarang, ancaman terbesar sekarang adalah Najib Razak, bosku, jugalah Zahid Amidi dan sebagainya. Jadi fikir-fikirkanlah, ya. Hari ini sebagai seorang penganut agama Islam, fikir-fikirkanlah, okey, keputusan yang anda buat, tingkah laku anda, bagaimana anda membawa diri di depan anak bini, anak, cucu, ayah, ibu. Fikir-fikirkanlah, ya. Jangan sampai satu nilai peradaban yang terulung, yang dah memang dah teruk sikit, hancur terus di bumi ini, ya. Jadi sehingga kita berjumpa di lain masa, ya, esok. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.